Miri 104.0 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur Mona, kita berada lagi di petang Isnin yang penuh aman tenang ini, yang pastinya emosi kita terkawal. Lagi kita nak sama-sama lagi teruskan perkongsian kita menerusi rancangan Vaksin Hati untuk nak belajar bagaimana kita nak uruskan emosi kita sebaik mungkin. InsyaAllah. Dan kita bersama tetamu kita untuk Vaksin Hati bersama Tuan Fazli Aziz di talian Skype pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Mona dan juga DJ Syafiq, sihat? Masya Allah, baik seadanya. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Masih lagi di pejabat tingkat tinggi lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu yang menjadi satu inspirasi ke macam mana ni kan? Boleh duduk di atas kan? Ada rasa tenang ke macam mana tu kan? Boleh semakin kawal. tinggi semakin tenang. Boleh kawal perasaan tu. Amin, amin. Baik Mona, Tuan, kita bersama waktu ini menerusi rancangan Vaksin Hati yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan jom cepat-cepat masuk ke Facebook Live kita Mona. Waktu ini kita sedang siarkan Facebook Live di IKIM FM, dan juga sebenarnya di waktu macam ni Tuan pun cakap kita boleh sama-sama buka ruang peluang untuk anda tanyakan soalan dan juga pertanyaan. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, baik, jom Mona, kita nak sambung lagi untuk di bahagian kedua minggu ini. Bercerita tajuk berkahwin bukan hanya dengan pasangan. Kalau minggu lepas Tuan Fazli Aziz ada maklumkan kepada kita bagaimana kita nak susunkan perasaan emosi kita ni dengan mertua, dengan menantu semuanya, dan kahwin ni dah pasti dah kita bersama dengan ahli keluarga pasangan kita. Ya, tak boleh berpisah sebenarnya. Bila kita dah ambil anak dia tu, mestilah ada keluarganya. Betul. Ya. Dan bagaimana dengan tajuk ini untuk petang ini? Silakan Tuan Fazli. Ya. Untuk mukadimah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada DJ Syafiq, DJ Mona, kepada semua pendengar yang setia bersama dengan Vaksin Hati setiap minggu menunggu. Alhamdulillah. Dan saya nak ajak terutama sekali anda yang menonton melalui Facebook, macam mana kita nak gandakan pahala, MLM, pahala. MLM pahala kan. Mati level marketing pahala ni. Iaitu dengan kita nak Facebook yang kita guna ni barakah, ada berkat. Berkat ni apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kan? Jadi macam mana? Share je. Pakat-pakat share. Cerita Vaksin Hati hari ni, perkongsian Vaksin Hati ni, pakat-pakat share. Sebab masing-masing insya-Allah akan dapat pahala. Betul. Bayangkan, kita tak tahu, mungkin ada orang tu dia share je. Dia tak tengok pun, dia share je, tekan butang share. Tapi asbab dia share tu, ada orang tengok, ada orang berubah hidup dia dengan asbab, dengan izin Allah, dengan asbab perbincangan dalam Vaksin Hati ni. Allahu Akbar, dia punya pahala tu mengalir. Dipanggil passive income. Passive income. Bentuk pahala lah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi pada petang ni kita nak sama bincang kita berkenaan dengan berkahwin ni bukan hanya dengan pasangan. Maknanya dalam kepala kita kena ingat, bila kita berkahwin bukan hanya kita dengan pasangan saja. Mungkin yang nak kahwin, yang bakal kahwin, yang dah lama kahwin pun sebenarnya harus kita ingat bahawa yang kita kahwin tu, pasangan kita tu, dia ada mak ayah dia. Dia ada keluarga. Dia ada ipar duai dan sebagainya. Maknanya bila kita faham begitu, insya-Allah kita akan faham begini. Dan bila kita tahu bahawa pasangan kita adalah anak kepada mertua kita, dia ada mak ayah, maka kita kena ingat apa sahaja yang kita buat kepada pasangan kita memberi kesan secara langsung dan tidak langsung. Pertama kepada pasangan kita sendiri, yang kedua kepada mak ayah. Mak ayah mertua kita. Sebab
dia gini, dia antara orang yang paling memahami kita ni sebenarnya mak ayah. Betul. Kan? Jadi kalau anak tu ada masalah, mak ayah ni boleh detect sebenarnya. Kan? Kalau anak tu ada masalah, kalau menantu kita kalau isteri kita tidak bahagia dengan kita, mak ayah akan dapat perasan. Kan? Kalau anak kita bahagia dengan kita ataupun suami kita bahagia dengan kita, mak ayah dia akan perasan. Sebab apa? Mak ayah ni dia memahami, dia adalah orang yang sangat dekat dengan anak-anak. Bayangkan besarkan kita. Contoh kalau saya kan umur 27 ni, umur 27 nak mengaku juga 27. Maknanya dibesarkan oleh mak saya sendiri. Jadi mak saya akan faham, dia akan tahu. Oh, bila waktu saya tak kena, bila balik nampak macam ada masalah dari segi bahasa badan, intonasi suara, cara bercakap, cara kita berhubungan dengan pasangan, mak ayah kita boleh detect. Kan? Jadi oleh sebab itu kita kena sentiasa beringat apa saja kita buat pada pasangan beri kesan pada mertua juga. Okay. So berbalik pula kepada kita nak cerita tentang bila kita berkahwin dengan pasangan, antara orang yang kita nak jaga hati adalah mak dan ayah mertua lah. So saya nak kongsi sedikit sebanyak tentang adab-adab. Walaupun benda ni biasa orang dah tahu. Dia adalah common sense, tapi kita nak ingatkan. Sebab setengah-setengah pasangan sekarang dia tak sedar benda ni, dia anggap benda ni kecil, anggap benda ni macam tak ada kesan, tapi sebenarnya dia sangat bagus untuk kita saling memperingatkan agar kita sentiasa menjaga adab. Jaga adab. Okey. So, yang pertama saya bagi contoh lah adab yang kita nak sembang sikit hari ni. InsyaAllah untuk 10 minit pertama ni kita sembang pasal adab balik ke kampung. Manalah tahu lepas PKP ni dapat pula balik kampung kan, ya Allah. Amin. Berharap sangat nak balik. Amin. Okey. Jadi kita nak bincang sedikit adab-adab bila balik ke kampung lah. Okey. So yang pertama saya nak sebut sikit lah sebagai peringatan bila kita nak balik ke kampung, yang penting untuk kita bawa kelengkapan secukupnya. Kelengkapan secukupnya kan. Nampak simple, tapi janganlah balik kampung rumah, balik rumah mertua ke mak ayah ke. Balik rumah mertua lah khususnya, buah gigi tak bawa. Kan. Benda-benda tu saya rasa benda-benda tu tak ada masalah personal. Tapi macam contoh kalau anak ramai, Toto bawa balik dah sekali. Kalau boleh muat kan. Persiapan tu kan sekali. Persiapan. Supaya nak nampak macam mana, nampaklah kita ni bahawa kita teliti. Kan? Kadang-kadang kain pelikat tak bawa, pinjam dengan pak mertua. Benda-benda yang nampak kecil-kecil kan. Nampak kecil, tapi benda ni impact dia besar dari sudut persepsi mertua ni pada kita. Okey. Jadi benda nampak biasa, tapi saya saja nak ingatkan benda-benda macam ni supaya kita teliti dan berhati-hati. Jangan anggap benda kecil terus kekal kecil. Okey. Yang kedua, bila balik ke kampung, jangan berehat terlalu lama. Kan, berehat terlalu lama. Katakan sampai pukul berapa? Petang, pukul 5 petang. Kan, 5 petang. Balik kampung, katakan drive 3-4 jam, 5 petang sampai. Dia berehat sampai pagi esok baru keluar bilik. Rehat sungguh tu. Dia balik nak rehat je. Dia balik nak rehat. Jadi kalau balik 3 hari, 1 hari itu memang hari rehat, dia tak keluar. Kalau keluar pun dia hanya keluar pergi tandas, makan, lepas tu masuk balik gitu saja. So ini benda nampak kecil kan, kecil, dan saya rasa jarang orang bincang tentang benda-benda macam ni. Tapi saya nak sebut jangan rehat terlalu lama. Sebab apa? Kadang-kadang kita kena manfaatkan masa bila balik kampung tu, masa untuk quality masa. Quality masa maknanya kadang-kadang balik 3 hari, kadang-kadang quality masa duduk sembang dengan pak mertua, mak mertua, keluarga tu kadang-kadang mungkin hanya berapa jam saja sebenarnya. Berapa hari kan? Sekejap saja. Itu tak kira lagi balik rumah main game dalam bilik, main handphone, tengok YouTube, tak cerita lagi. Kan? Dan saya kadang-kadang bila saya tengok ada satu iklan dulu oleh satu iklan dalam TV kan. Dia kata balik kampung, anak-anak masing-masing ada handphone masing-masing. Masing-masing tak bercakap dengan sepupu sepapat. Kenapa? Sebab duk main handphone masing-masing. Benda kecil, nampak kecil, tapi saya kata benda ni besar impact dia. Sebab bila kita tidak mengutamakan orang yang di hadapan kita, sebab teknologi ni sebenarnya untuk mendekatkan yang jauh. Tapi janganlah sampai menjauhkan yang dekat. Betul. Kan, yang duduk depan mata, pak mertua, mak mertua, sepupu sepapak, anak beranak apa semua ni. Kan? So kita sebagai parent, anak-anak ni memang nak kena tengok ni. Benda kecil-kecil ni. Okay. Jadi jangan berehat terlalu lama dan jangan terlalu banyak buang masa. Manfaatkan kualiti masa. Sebab saya rasa isu tentang
kekeluargaan, kan, isu tentang masa, dia bukan tentang berapa banyak masa yang kita ada, sebab orang ada semua ada 24 jam je. Tetapi bagaimana kita manfaatkan kualiti masa tersebut. Kan? Dia macam orang bercerita, orang pergi honeymoon, saya kata. Ada orang pergi honeymoon, ada orang tanya saya bagaimana cara untuk nak eratkan balik hubungan yang dah makin kurang pudar emosi dia. Saya kata pergi bercuti lah. Tapi bila bercuti, janganlah masing-masing tengah bercuti tu pergi buat kerja online lagi. Tengah bercuti tu masih lagi duduk berjual, duduk balas WhatsApp. Jadi suami depan pun tak nampak, isteri pun tak nampak, masing-masing sibuk bekerja. Jadi apa makna berubah suasana sekitar tapi keadaannya masih sama? Kan? Patut masa ni lah untuk ekspresi, untuk makan, kan, nak makan romantik ke apa, tengah berdua kan, anak-anak semua tinggal. Itulah kualiti masa. Okey. Yang ketiga, rumah mertua bukan restoran. Okay. Main order je. Main order ni. Main order satu hal. Tak pasal pinggan ni, alamak. Hashtag sentap lah untuk terasa kan. Harap maklum. Bukan restoran. Kalau boleh, biarlah kita yang paling awal berada di dapur dan kita yang paling lambat tinggalkan dapur. Ya, betul. Kan? Sebab, yalah, jangan orang kata apa, menjadikan rumah tu sebagai restoran ni macam ni lah. Tunggu dilayan. Apa-apa tunggu dilayan. Janganlah. So, mainlah peranan kan. Menantu perempuan kat dapur masak lah. Kan. Tapi nak masak pun minta lah izin. Kan. Betul. Masak. Kan. Sebab ada setengah-setengah mak. Dia macam ni sebab macam contoh kan. Kadang-kadang kita pun jarang balik rumah. Kalau kita lelaki, suami, jarang balik rumah. Bila balik rumah nak makan masakan mak. Menantu pun janganlah tiba-tiba terus ambil alih. Ganti. Dia kena ada, dia ada seni dia tu. Minta izinnya. Suami pula, contoh, sebagai anak, makanlah masakan mak dulu. Jangan kata tak lalu kan nak makan masakan isteri dan sebagainya. Jadi, benda tu seni mengambil hati mak dan mak mertua sendiri. Lepas tu, gila-gila lah nak tukar pula semua kan. Lepas tu, sekali-sekala, kita pun contoh rindukan juga masakan mak. Ya, betul tu. Dan Tuan, banyak lagi tips yang ingin kongsikan? InsyaAllah selepas ini kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 La hawla wa la quwwata illa billah.
Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, kita masih lagi membincangkan dengan tajuk berkahwin bukan hanya dengan pasangan di bahagian yang kedua, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Ya. Sebelum kita berehat tadi Mona, Tuan Fazli ada maklumkan kepada kita bagaimana kita nak dapatkan panduan bila berada di keluarga mertua, kan? Ada beberapa adab yang Tuan Fazli berikan dan ada komen di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Iya, dari Habibah Syed Daud kita raikan sikit lah. Katanya kat sini, Boleh. semuanya bermula dari rumah sendiri. Katanya, andai dekat rumah sudah betul adabnya, di mana sahaja akan begitulah jua adabnya. Macam tu Tuan. Betul kan Tuan? Betul. Tepat sekali. Iya. Baik Tuan, silakan Tuan. Kita nak tahu sikit lagi Tuan, adabnya. Silakan. Okey, baik. Saya sambung sedikit lagi lah insya-Allah. Ya. Sebenarnya mungkin pada generasi-generasi macam X yang sebelum-sebelum ini, baby boomers dan sebagainya, isu ni tak ada isu lah. Sebab kita memang dilahirkan dengan suasana rumah tu memang penuh beradab. Tapi saya rasa zaman sekarang, pasangan muda-muda sekarang, benda ni dia macam benda yang kena sentiasa diingatkan. Ya. Kena sentiasa diingatkan. Kenapa saya kata pasangan muda? Sebab suasana dah berbeza. Suasana membesar generasi sekarang dengan dulu kan beza. Kita memang diingatkan sentiasa. Kadang-kadang kita fikir nak buat sesuatu pun kita fikir ada kesan baik atau buruk pada orang lain kan. Betul. Tapi sebahagian budak-budak sekarang, anak-anak muda sekarang, dia tak nampak benda tu. Yang penting dia dengan pasangannya. Kadang-kadang bergaduh pun depan mak mertua. Allah. Itu satu masalah juga. So ini satu benda yang kita perlu perhati-hati. Okey, sama balik apa yang kita nak kongsikan berkenaan dengan adab bila balik nanti, bila balik ke kampung dan sebagainya. Seterusnya bila kita balik, beli sesuatu selain makanan. Okey. Buah tangan, beli sesuatu selain Beli hadiah lah. hadiah. Sebab Nabi sebut tahaddu tahabbu. Kan? Maknanya salinglah memberi hadiah dan insya-Allah akan saling sayang menyayangi. Sebab Nabi sendiri pun, Nabi Muhammad SAW bila keluar, bukan kata pergi rumah mertua dan sebagainya pun, Nabi sendiri bila keluar, bila balik dia mesti beli hadiah. Itu antara sunnah dia lah. Jadi sebab tu kalau kita pergi mana-mana pun, kalau kita contoh travel 2-3 hari, belilah sesuatu sebagai hadiah. So kenapa saya kata selain pada makanan ni, kerana sebab kadang-kadang kita tengok juga mak mertua ke ayah mertua kita ni umur berapa. Umur berapa. Kalau makanan tengok pula kalau ada darah tinggi, kecil manis dan sebagainya. Takkanlah beli minuman coklat yang tak sesuai. yang ais blended kan. Kesesuaian lah, kesesuaian. So kena sentiasa kena tengok. Kemudian hadiah yang pelbagai, pakaian solat dan sebagainya, benda-benda yang sesuai lah. Kalau ayah tu rajin pergi surau, belilah. Kain pelikat. So tak payah pinjam lah kat abang mertua lepas ni. So benda-benda yang macam tu lah, benda-benda yang nampak. Okey, saya nak habiskan, kemudian sekejap lagi saya nak buka untuk persoalan. Okey, yang seterusnya adalah beli barang dapur. Saya rasa benda ni ramai yang amalkan. Tapi maknanya kalau boleh jadikan, kalau boleh kita buat kepelbagaian, maknanya kita kena tengoklah, perhatilah bila balik kampung tu, tengoklah apa yang ada, apa yang tak ada dalam peti sejuk. Yang ada, apa yang tak ada. Jangan kita pergi goyang kaki, barang sebelum kita balik banyak. Bila kita dah balik rumah, barang tu tinggal separuh ataupun tinggal habis. Barang yang sedia ada kan. Rupanya balik ni tukang menghabis saja. Kan? So antara saya rasa amalan yang sesuai adalah, ini sebagai peringatan lah. Bila balik, setiap kali balik, ajaklah bapak mertua, jom pergi shopping apa, nak shopping apa. Betul. Nak beli, sekejap dah pergi. Kan? Supaya kita, kadang-kadang kita nak beli, jangan beli ikut keperluan kita, tapi ikut keperluan mak, ayah dan mertua kita. Nampak simple, tapi contoh, belanja yang sama nilai dia, tapi bila kita beli ikut keperluan dia, akan lebih bermanfaat daripada beli ikut apa yang kita rasa nak beli. Okay. So, dan yang terakhir adalah tunjuk kebaikan bukan kemahiran. Tunjuk kebaikan bukan kemahiran. Sebab setengah-setengah bila kita terlalu over menunjuk kemahiran, dia macam ni.
bila kita balik ke rumah keluarga, kita kena ingat kita ada adik-beradik ipar. Setengah-setengah orang dianggap benda ni persaingan. Nak merebut hati mertua. mak mertua, nampak mertua kan. Jadi pandai masak, nak tunjuk dia pandai masak. Oi. Jadi Pandai dapur tu dia potong conquer, tak boleh orang lain masuk. Kan? Dia conquer, tak bagi orang lain masuk, pegang tak boleh, semua ikut main menu, semua dia yang aturkan semua. Jadi bila dalam keadaan begitu dia akan jadi konflik. Bila jadi konflik jadi tak enak dan tak sedap lah. Tunjuk kebaikan. Jadi bila tunjuk kebaikan ni maknanya kita tolonglah apa yang boleh kita tolong. So benda ni simple saja, tetapi saya petik buku ni daripada buku e-book sahabat saya Ustaz Saifuddin. So dia senaraikan benda-benda yang kita nampak kecil, tapi sebenarnya bila kita buat kita akan nampak penuh beradab dan berakhlak. Bahkan sebenarnya yang penting bila kita buatnya bukan saja untuk menawan hati pak mertua mak mertua, tetapi sebenarnya untuk pendidikan anak-anak kita. Betul. Anak kita dia tengok apa yang kita buat. So itu yang sebenarnya lebih penting lah. Okey, saya nak raikan soalan-soalan kalau ada. Wallah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah, tuan. Masya-Allah. Sangat-sangat penting tu kan Mona kan. Yang penting adalah utamanya silaturahim, persaudaraan kita ni semua baik-baik maupun dengan ipar dua mak mertua, ayah mertua semuanya akan jadi elok. InsyaAllah. Itulah kadang-kadang situasi mungkin apa yang kita beri tak sama dengan hakikatnya. Sebab ada soalan kat sini Tuan Fazli berkata macam mana nak buat banyak betul terasa hati dengan mertua. Duduk dalam bilik salah, bila keluar bilik marah, bila tak masak kena peli, tak masak peli juga, kata tak tolong dan sebagainya. Katanya ya Allah stres rasanya. Kadang-kadang rasa tak nak balik rumah mak mertua. Bagaimana Tuan Fazli? Okey, saya sebenarnya saya suka macam ni. Saya suka mengambil sudut pandang bahawa kalau saya berada di tempat begitu, saya rasa saya kesian dekat mak mertua ataupun pak mentua saya. Dalam keadaan begitulah kalau saya di tempat itu. Kenapa? Sebab saya tahu ada sesuatu yang sebenarnya yang menyebabkan dia jadi begitu. Kan ada sesuatu yang menyebabkan dia begitu. Kemungkinan yang pertama sebab mungkin dia rasa kasih kita ni adalah perampas kasih sayang dia dengan anak dia. Okay. Dia rasa terancam. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai menantu, kita kena tengok balik sejak pasangan kita tu kahwin dengan kita, bagaimana hubungan pasangan kita tu dengan mak dan ayah dia. Adakah semakin berkurangan, adakah semakin renggang, dingin dan sebagainya. Jadi sebagai menantu yang baik, apa yang kita kena buat, kita kena suruh pasangan kita, abang pergilah tanya khabar mak, asyik duduk diam, dia lama tak tanya khabar tu, nanti mak terasa kata apa pula. So itu peranan kita. Bukan setengah-setengah orang bila mak mentua macam tu, dia tarik lagi. Kalau suami dia tarik suaminya, janganlah ikut mak, tak sedap, tak best dengan mak tu, asyik peli je buat saya sakit hati je. Awak tak payah nak itu sangat dengan mak awak tu, contoh. Jadi tahap penghasut pula. Sedangkan macam saya sebut di awal tadi, pasangan kita tetap seorang anak kepada mak dan ayah dia. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua, kita kena beruntung dan bersyukur sebab bila mak mentua kita jenis yang macam tu, kan, maknanya kita ni adalah orang yang paling sabar dengan dia. Sebab dengan menantu lain mungkin tak boleh buat macam tu. Tapi sebabkan karakter kita ni sabar dan baik, jadi mak tu dia nak luah emosi tak pandai. Kan, vaksin hati pun dia tak dengar cara nak urus emosi macam mana, contohlah kan. Jadi orang dulu setengah-setengah cara dia memang dia lepas macam tu je. Dia sakit hati benda lain. Tak semestinya sakit hati tu pada kita, tak. Kan, tapi dia sakit hati benda lain tapi tak tahu cara nak lepas macam mana. Jadi benda sikit apa-apa pun nampak macam kita je yang senang nak sebut, nak kata, nak mengata. Jadi dia sebut kat kita. Dan jadi bila kita bersabar pula, Allahu Akbar, besar pahala tu. Kan? Allah nak bagi kita satu pahala, satu ruang dapat pahala. Bentuk lain mungkin kita tak mampu nak buat, tapi bentuk dia lah ya Allah kata, inilah paling mampu kita buat. Sebab tu Allah uji dalam kemampuan kita. Jadi itulah caranya kita hadap lah. Dan yang paling penting, kita dengan pasangan kita tak ada masalah, itu je. Kan? Betul. Jangan pula disebabkan mak mentua, habis kita bergaduh satu-satu keluarga, anak beranak semua habis bergaduh. Kan?
Wallahu alam. Saya boleh respon setakat tu. Ya, alhamdulillah. Kita kena pandai main perasaan juga Ya, kan. Orang betul. muda, orang lebih tua, menghormati kena ada tu, masya-Allah. Okey, dan juga soalan yang kita dapat tuan di WhatsApp Konti dan juga di Facebook WhatsApp. Kalau ada lagi yang nak hantarkan WhatsApp kepada kita, taliannya 011-299-004-004. Baik, soalan berikutnya, macam mana kita nak move on dengan sebuah perpisahan dengan suami bukan disebabkan keputusan kita sendiri, tapi disebabkan campur tangan keluarga suami dan mereka yang nak memutuskan untuk kita orang, kami ni berpisah. Dan pada akhirnya saya memang tak nak dah teruskan disebabkan akhlak keluarga suami macam tu. Kejap lagi Tuan Fazli boleh beri respon. Kita rehat seketika. Boleh? Rehat dulu. Saya semangat dah ni. Kita berehat terlebih dahulu. Betul. Untuk para pendengar juga, kita berehat pada waktu ini. Sekali lagi kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 23 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS 2021 bagi pelajar terawal menanti anda untuk kemasukan Februari 2021. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Untuk maklumat lanjut, layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my atau melalui platform media sosial di Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS! Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, kita bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita nak teruskan dengan soalan ya Tuan. Okey. Sebenarnya tadi ada yang bertanya macam mana kita nak move on dengan sebuah perpisahan dengan suami bukan disebabkan keputusan kita sendiri tapi disebabkan campur tangan oleh keluarga suami dan pada akhirnya memang kita nak kena teruskan disebabkan akhlak keluarga suami tersebut. Macam mana ni Tuan? Baik, itulah sebab dalam rumah tangga ni apa yang kita boleh tengok dan lihat. Rezeki orang ni tak sama kan? Rezeki orang tak sama. Tapi saya yakin walaupun rezeki orang tak sama tetapi setiap kelebihan kekurangan itu masing-masing dalam sebuah dalam keluarga ni mesti ada. Mesti ada kelebihan. Ada keluarga yang macam saya selalu sebutlah, ada kadang-kadang kita dapat isteri yang baik, suami yang baik. Tapi mak mertua pula bermasalah. Kan? Kadang-kadang suami baik, isteri pula masalah. Kadang-kadang isteri baik, suami pula masalah. Kadang-kadang dapat suami baik, isteri baik, mertua pula mak ayah baik, mertua pula tak baik. Kalau semua baik pun anak-anak pula berperangai. Kalau semua baik pun mungkin orang kata apa pendapatan biasa-biasa. Jadi masing-masing ada isu. Okey. Cuma bila tanya saya macam mana cara nak move on, yang pertama saya kata urus emosi terlebih dahulu. Sebab saya tahu kadang-kadang bila dalam keadaan macam ni, kita kecewa, rasa sedih, kecewa sebab bukan salah kita, bukan salah pasangan kita. Tapi akibat orang luar. Jadi macam mana nak urus emosi? Pertama kita luahlah. Sebab saya selalu ekspresi, saya kata dalam bijak emosi ni antara benda yang paling penting sebab emosi macam belon. So kita kena luah pada siapa? Pada Allah. Mengadu dalam solat, dalam doa. Yang kedua kalau perlu cari kaunselor. Kan? Sebab apa? At least kita akan rasa tenang. Okey, itu yang pertama, luah, okay? Yang kedua adalah maafkan pasangan kita. Maafkan sesiapa saja yang menjadi punca. Kenapa? Kerana bila kita memaafkan, saya tahu memaafkan ni bukan satu benda yang mudah. Kerana dia adalah merupakan satu proses. Memaafkan ni satu proses.
Kita tak boleh kata orang ni, saya maafkan dia hari ni. Besok dia datang balik. Kenapa kau maafkan dia sepatutnya? Syaitan akan bisikkan lagi. Kenapa kau maafkan dia? Kau tak payah maafkan dia. Memang selayaknya tu memang masuk neraka. Seolah-olah macam tu. Kan? Jadi kita yang kena ya Allah, aku dah maafkan dia. Jadi skrip hati kita kena sebut sentiasa. Kena pujuk hati kita. Ya Allah, aku dah maafkan mak mentua. Ya Allah, aku dah maafkanlah bekas pasangan aku. Ya Allah, aku dah maafkan mereka. Sentiasa. Mungkin akan ambil masa seminggu, mungkin ambil sebulan, mungkin setahun, mungkin bertahun-tahun. Kan? Tetapi jangan putus asa dengan memaafkan. Sebab apa? Memaafkan ni bukannya sebenarnya untuk orang, untuk kita. Sebab selagi kita tak memaafkan, kita akan duk ingat. Kita akan jadi dendam. Dia macam ni. Dia masalah dia bila kita tak maafkan ni. Apa masalah dia? Masalah dia apabila kita asyik teringat. Okay. Bila kita teringat, kita akan keluarkan balik kesakitan yang sama sewaktu kita hadapi dulu. Itu yang bahaya. Bila ingat sakit. Berapa kali nak ingat, berapa kali sakit, benda tu yang sama akan berlaku. Okay. So bila kita maafkan, kita akan meredakan kesakitan sedikit demi sedikit. Walaupun dia ambil masa. Okay. Yang ketiga, bersyukur. Benda ni nampak simple. Ayat ni bunyi macam biasa. Bersyukur ni klise sangat bunyi dia. Tetapi this is antara yang paling powerful sebenarnya dalam motivasi untuk untuk kita bangkit balik, untuk kita kuatkan balik. Kenapa saya kata bersyukur? Bersyukur sebab Allah bagi kita dalam keadaan sekarang ni, yang apa yang kita lalui ni, itulah keadaan yang terbaik. Pada saat ini, ketika ini, waktu ini, itu yang terbaik. Bayangkan kalau teruskan lagi, bayangkan hidup dalam keadaan suami isteri dalam keadaan macam tu, contoh berdosa. Sebab bila campur tangan luar, kita bergaduh dengan pasangan. Kan? Bila bergaduh dengan pasangan, kalau sehari dua tak apa, masalah bergaduh, sekejap-sekejap bergaduh, sekejap-sekejap bergaduh. Anak akan terkesan kalau ada anak. Jadi bila terpisah, okey Allah, rupanya ini salah satu solusi. Dah tak bergaduh dah. Dah tak ada dosa dengan pasangan dah. Kan? Bahkan kita makin tenang. Bayangkan hidup selama ni dalam penuh tekanan. Tertekan. Nak buat kerja tak boleh. Nak balik kampung pun tak boleh. Nak balik jumpa mak tak boleh. Sebab apa? Terikat dan sebagainya. Tapi bila dah selesai, pisah, ya Allah, rasa tenang, rasa lega. Okey. Jadi bersyukur. Yang keempat, jangan duduk seorang-seorang. Siapa nak move on, jangan duduk berseorangan. Sebab yang bahaya ni sebenarnya, kenapa saya kata bahaya ni, bahaya bila duduk seorang. Bila duduk seorang akan datang balik teringat. Syaitan datang balik bisik. Kau sepatutnya jangan buat macam tu. Dia nak suruh kita menyesal. Jadi, jangan duduk seorang-seorang. Sebab bila kita duduk seorang, benda yang buruk akan datang balik. Kan? Benda yang kita fikir negatif tu akan datang sentiasa waktu kita duduk seorang. Okey. Yang seterusnya adalah positif dengan Allah. Positif dengan Allah. Okay? Kita takkan dapat positif dengan manusia selagi kita tak positif dengan Allah. Sebab kita kena ingat, apa yang berlaku di sekeliling ni semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Kan? Tapi bila kita sebut dengan izin Allah ni, kita ingat macam ni. Jangan pula, aku buat maksiat ni semua dengan izin Allah. Jangan macam tu. Sebab sebagai seorang Muslim, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada istilah ni disebut sebagai al-kasbu. Usaha dan ikhtiar, pilihan. Kan Allah bagi kita pilihan, kita pilih yang tu, kita bertanggungjawab dengan pilihan kita. Tapi dalam keadaan sekarang, bila kita dah lalu sesuatu keadaan, okey, bukan sebab kita, dengan sebab orang luar. Kenapa berlaku begitu? Allah izin. Bila Allah izin, itulah yang terbaik. Jadi insya-Allah, sebenarnya pada saya apa saja keadaan, sama ada contoh dalam keadaan dalam konflik, kita bercerai ataupun kita masih lagi bersama dalam keluarga. Antara kayu ukur yang sebenarnya yang saya ajak untuk kita tengok adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita masih lagi bersama tapi kita makin jauh dengan Allah, maknanya itu tak baik. Ataupun kalau kita berpisah tapi kita lagi makin jauh dengan Allah, maka itu tak baik. Tapi kalau kita berpisah tapi kita makin dekat dengan Allah, maknanya itu yang baik. Sebab dia punya kayu ukurnya apa dia? Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kita perlu ukur sebaik-baiknya, kan? Bagaimana kalau kadang-kadang tengok kita rasa susah dekat luar tu, masya-Allah, mungkin ada lagi hebat cabaran dugaannya. Dan kalau Allah tak bagi ujian macam tu, macam mana pula kita nak belajar, kan? Bagi ujian pasti kena ada pembelajarannya juga. Sama-sama kita lihat daripada keseimbangannya dekat situ, insya-Allah. Insya-Allah. Dan ada banyak soalan lagi, Tuan, untuk waktu ini. Yap. Di FB Zuharin Wan bertanya tentang kufu.
Adakah sekufu dalam berbagai aspek menjamin kebahagiaan keluarga? Bagaimana Tuan? Allahu Akbar. Kalau tanya pasal jaminan ni, saya pun tak berani nak jamin lah. Ada orang yang berani jamin, boleh jamin lah. Tapi pada saya begini, apa yang Islam tetapkan kufu ni adalah satu panduan yang mana ada kelebihannya. Saya bagi contoh kan, bila kita sebut sekufu, dia sebenarnya bukan hanya sekadar isu tentang jadi orang kaya, ni orang miskin. Tidak. Sebab apa? Dia akan melihat banyak benda, antaranya budaya. Saya ada satu kes yang datang buat sesi kaunseling di tempat saya. Sebab sekarang ni, dulu masa sebelum PKP memang boleh datang kan. Tapi sekarang ni tak boleh. Sekarang ni saya buat banyak online saja. Siapa nak sesi bantuan, memang saya buat secara online. Okey, jadi dia datang, rupanya isteri tadi dia tertekan sebab keluarga suami dia adalah keluarga orang yang kaya-kaya, yang pangkat tinggi. Dia ni orang biasa-biasa. Kan? So lifestyle dia sudah berbeza. Bila lifestyle berbeza, tapi suami dia baik. Suami dia bagus sebab dia jenis yang dia boleh adapt, dia tak ada masalah. Tapi bila mak mertua, bila keluarga pandang lekeh pada isteri dia. Pandang lekeh, cara bercakap, alah kalau pakai macam ni tak. Maknanya pakaian dia akan tengok. Jadi dia banyak isu kat situ. Jadi kalau masing-masing willing untuk terima dan juga menerima seadanya, membuat pengubahsuaian, tak ada masalah. Tapi bila ada orang tak boleh nak ubah cara fikir, cara pandang, kan? So sekufu ni sebenarnya dia akan memudahkan penyesuaian berlaku sebab gap dia tidak terlalu jauh. Bayangkan kalau contoh kan, kalau gap terlalu jauh kan, nak kena belajar banyak benda. Kadang-kadang tersalah cara, tersalah kaedah. So dalam bahasa yang mudahnya begitulah. Sekufu ni sebenarnya dia akan memudahkan kita mengelakkan daripada perbezaan budaya yang sangat jauh. Itu dia, ada kelebihan juga di situ. Okey. Dan soalan berikutnya, ada sahabat kita bertanya juga, Tuan, selain mengenal pasangan dan keluarga pasangan, isteri harus bersedia menerima suami yang dah masuk usia 40-an, remaja kembali. Dan kebanyakan dah waktu ini perubahan feel. Betul ke Tuan? Macam mana ni? Krisis tengah umur ni bagaimana Tuan? Itulah dia sebut sebagai midlife crisis dan sebagainya lah kan. Dia sebenarnya sebab bila umur 40 ni dia ada macam-macam suasana. Saya ada banyak juga baca beberapa kajian. Dia sebenarnya isu dia bukan pada umur, isunya pada suasana yang berubah. Sebab biasanya umur 40 ni kalau kita tengok dari segi kestabilan kewangan, kan? Kestabilan kewangan, kemudian mungkin ada yang dah tak ada mak ayah. Pada umur macam ni mak ayah dah tak ada, dia tak ada orang boleh kawal. Kan? Kemudian dari sudut dari sudut umur 40 ni dia akan masuk satu perasaan. Dah separuh umur ni aku nak hidup berapa lama lagi. Kan? Jadi ada orang dia fikir dia akan jadi dua bila hidup macam tu. Yang pertama, aku kena enjoy apa yang aku ada lah. Kan? Itu yang buat macam-macam umur 40. Tapi ada orang makin insaf umur 40, ya Allah, tengok kawan-kawan ramai dah meninggal. Tengok orang tu meninggal, kawan ni meninggal, kawan baik dulu meninggal. Kan? Kawan setengah-setengah orang tu kawan yang masuk disco dulu sama-sama pun dah meninggal. Saya sah lagi tak tahulah kan. So itu sebenarnya apa yang keadaan tu akan menentukan apa yang dia akan buat. Sebab tak semua midlife crisis ni akan membawa kepada negatif, tak. Betul. Dia tengok apa suasana dia. So bagaimana pula kita melalui fasa dan juga proses tu. Sebab tu saya kata mengenali pasangan adalah proses panjang hayat. Selagi kita hidup bersama, kita kena berusaha, kena komit untuk mengenali, kena bagi komitmen untuk kenal pasangan kita. Sebab fasa-fasa ni akan dilalui. Kan? Mula-mula kahwin lain. Dah kahwin ada anak lain. Anak dah besar, sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Anak masuk universiti dah lain. Kan? Lepas tu anak dah kahwin pula. Jadi dapat menantu pula lain pula. So fasa tu kena lalui bersama. Pada saya, jangan kita terlalu risaukan pasal label midlife crisis dan sebagainya, tetapi bagaimana kita melalui setiap cabaran tu secara bersama. Sentiasa melihat refleksi diri untuk baiki hidup kita ni, baiki diri kita ni sentiasa. Sebab kita tak boleh ubah orang. Setengah orang ni dia fikir macam mana aku nak ubah suami aku, macam mana aku nak ubah isteri aku. Tak boleh. Tapi kita boleh respon untuk bagaimana untuk reaksi kita pada situasi dan kita nak bertindak setepatnya untuk bantu perubahan pasangan kita.
Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kita sama-samalah saling melengkapi antara satu sama lain. Pernah juga Mona kita berbincang, Tuan Fazli pun maklumkan kepada kita memang kurang kita ni, tapi bagaimana kita nak tambah baik lagi hubungan kita sesama keluarga, suami isteri, anak-anak, semuanya itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Tuan Fazli tinggal sedikit masa lagi. Alah, kejapnya. Ambil sekejap. dah. Itulah banyak soalan sebenarnya masuk di WhatsApp, di FB. Masya-Allah. Insya-Allah kita akan bawa soalan itu ke minggu hadapan, insya-Allah kita beri untuk Tuan Fazli jawab insya-Allah minggu hadapan. Dan untuk waktu ini, untuk kesimpulan dan pesanan terakhir, silakan. Ya. Baik, alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung rancangan. Dan bila bercakap tentang ni, saya nak ulang balik, berkahwin bukan hanya dengan pasangan tapi dengan keluarga pasangan. Ya. Jadi terutama sekali kalau kita dah tak ada mak ayah, kita masih ada mak ayah mentua kita, maka buatlah kebaikan seperti mana yang kita nak buat kepada mak ayah kita. Kan, kalau dua-dua masih ada, alhamdulillah. Kalau dah tak ada sebahagian salah seorang, buatlah kebaikan. Yang mana kita tak sempat nak buat kebaikan kepada mak ayah kita, maka inilah peluang untuk kita buat kebaikan kepada mak ayah mertua kita. Dan jangan beza-bezakan layanan. Jangan beza-bezakan, kerana kedua-duanya tetap mak ayah kita. Walaupun hanya sebagai mak mentua dan ayah mentua. Dan yang penting, apa saja kita buat, pertama kita juga kena dapatkan redha dan restu daripada mak ayah kita dan juga mak ayah mertua kita. Nak buat sesuatu. Sebab bukan apa, dari sudut adab dan akhlaknya. Yang kedua, kita nak cari redha, keberkatan. Jadi insya-Allah rumah tangga ni sebenarnya paling penting. Tak kira miskin ke kaya, tak kira duduk di bandar ke di kampung, tak kira dah kahwin baru atau lama, yang penting adalah kita sentiasa hidup dalam penuh barakat. Jadi carilah keberkatan, insya-Allah. Baik, selamat, bahagia sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Itulah yang kita nak tu, berkat di mana-mana sahaja kan, berkat umurnya, berkat kesihatannya, masya-Allah, semualah aspeknya pasti kena ada berkat seperti apa yang Tuan Fazli maklumkan kepada kita. Ya, amin. alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak Tuan Fazli. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton dan juga tinjau di laman sosial kita, di Facebook IKIM FM dan juga di WhatsApp. Kita pun dah banyak soalan ni. InsyaAllah kita akan cuba bawakan untuk perbincangan pada minggu hadapan. Kalau ada yang terlepas mendengar dan juga nak dengarkan kembali rancangan Vaksin Hati, boleh ke laman Facebook IKIM FM, boleh tonton semula di situ. Boleh buat ulang kaji, catat, ingat dan juga kita sampaikan kebaikan kita ini, insyaAllah. InsyaAllah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah.